Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih kami boleh datang di tengah minggu ini untuk bersama-sama berdoa memuji Tuhan. 亲爱的主，感谢你在这个礼拜三，我们可以一起来到你的殿中来一起赞美你。 Sungguh waktu yang indah Tuhan, kami boleh belajar merindukan Tuhan. 这个是非常美好的时刻，我们可以学习渴慕上帝。 Nah, seringkali tengah kesibukan kami ya Tuhan, kami lebih merindukan hal-hal lain. 常常在我们的百忙当中，我们渴慕其他事情。 Tapi kami bersyukur boleh diajar malam hari ini merindukan hadirat-Mu, merindukan firman-Mu. 我们感谢你，今天晚上我们可以来到你的面前，渴慕你的话语，渴慕你的同在。 Karena itu kami mohon Tuhan berbicara pada setiap kami. 因此，主啊，我们恳求你对我们每一个人说话， Biar firman-Mu boleh memuaskan dahaga rohani kami. 好让你的话可以使我们心里得到满足， Mengajar kami bagaimana kami hidup berkenan kepada Tuhan. 教导我们怎么样我们的生活可以讨主喜悦。 Urapi kedua hamba-Mu 求你恩膏你两位仆人， dan berkati setiap kami. 也同样祝福我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom saudara yang terkasih. 弟兄姐妹平安。 Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema hidup yang dipenuhi Roh Kudus 我们 ya. 的思想一个主题就是被圣灵所充满的生命。 Kita baca Efesus 5 ayat 18 sampai 19. 我们打开以弗所书第5章18到19节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Novi dalam Mandarin ya. 首先用印尼读，然后用华语。 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 不要追求酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。 Saudara sekalian, ada satu orang yang membeli handphone terbaru yang paling canggih. 弟兄姐妹，有一个人他买最先进的手机， Begitu mahalnya handphone itu dia harus cicil 1 tahun. 这个飞机非常昂贵，他就要分12次来付款。 Senang sekali hatinya dia dapat HP baru, saudara sekalian. 他的心非常高兴，因为得到最先进的手机， Ada begitu banyak fitur-fitur yang sangat canggih yang bisa dia gunakan. 因为这个手机带上很多高级的功能。 Tapi temannya bertanya begini pada dia. 但是他的朋友这样问他 Ini sudah 1 minggu kamu punya HP itu rasanya gimana? Sudah nyoba fitur-fitur tercanggih belum?：“ 你拥有了这部手机，用了1个礼拜，你怎么样？你使用了那个高级的功能吗 Oh belum.？” 他说：“还没有，还没有。 Saya gunakan tetap buat cek WA, buat nyetir GPS, sama buat nelpon orang. 我就用来打手机、发短信，还有看 GPS， Sudah coba kameranya belum yang canggih? 还有那个摄像头那么先进的，你试了没有？ Oh belum sempat jalan-jalan. Saya nggak suka foto-foto. 哦，还没有，还没有，我不喜欢拍照。 Saudara, singkat cerita temannya bertanya dari waktu ke waktu sampai bulan ke-12 nggak pernah dicoba fitur canggihnya, saudara 然后这 sekalian. 个朋友就一直问他，然后到第12月份，问他这个高级的功能，你试试看了没有？ Jadi dia punya telepon yang sangat canggih, tapi dia setelah punya telepon canggih nggak ada bedanya sama sebelum punya telepon. 所以这个人他拥有非常先进的手机，就等于他用普通的手机都是一样的，因为他没有把那个功能使用出来。 Ini banyak kita dengar terjadi, betul saudara sekalian ya. 这个就我们就常见的事情，对吧？ Pokoknya punya dulu. 最重要，我们先拥有， Kalau punya udah rasa aman. 我们拥有了，我们就有安全感。 Mengerti, memakai, itu nggak penting. 我们要去理解、去使用，这个是不重要的， Tidak usah jauh-jauh saudara sekalian. 不用说得很远。 Kita punya HP ada berapa Bible, ada berapa Alkitab. 在我们自己的手机里面有几个圣经， Download terus. 我们不断的下载 Bahasa Indonesia, 印尼文的、 Mandarin, 中文的、 Inggris. 英文的， PA di download juga. 然后解经的、查经的也是下载。 Rasanya senang sekali punya firman Tuhan di genggaman tangan saya. 所以我们在我们的手中有这么多的圣经版本，我们觉得非常高兴。 Belum lagi kita download Gema ya, gerakan baca 还有 Alkitab 那个 saudara 读经 sekalian ya. 运动，我们也是下载。 Belum lagi kita download lagi apa yang bagus-bagus begitu. 还有其他什么好的，我们就把它下载。 Tapi mayoritas nggak dibaca. 但是大部分我们下载了，我们都没有去使用它。 Tapi orang senang sudah punya. 但是人家都觉得很高兴，因为我已经拥有了。 Tapi kenyataannya punya nggak punya sama aja saudara sekalian. 实际上拥有和没有拥有都没有什么区别。 Nah ini yang kita harus hati-hati. 那弟兄姐妹，这些事情我们非常的谨慎，要小心。 Kita merasa senang dan puas karena sudah punya.
我们觉得我们拥有了，我们就感到很高兴。 Padahal punya itu baru awal loh ya. 我们拥有这不过是一个起点， Belum apa-apa saudara sekalian. 这是不算什么。 Belum belajar memakai, belum misalnya Alkitab, belum belajar membacanya dengan mendalam. 举个例子就是我们拥有了手机，我们只有拥有，我们都还没有去学习圣经。 Demikian pula dalam kerohanian kita. 同样，在我们的属灵的领域也是这样。 Seperti bangsa Israel. 就像以色列人， Kami punya Tuhan. 我们以色列人说，我们拥有上帝。 Bangsa mana seperti kami? 有哪个国家百姓拥有像我们这样的上帝？ Tetapi justru karena mereka hanya berhenti sampai pada senang punya, itu jadi berbahaya saudara sekalian. Serakah dan berani melanggar firman Tuhan. 所以弟兄姊妹，为什么这些首领祭司他们敢收贿赂，他们不遵行上帝的话语呢？ Karena mereka merasa punya Tuhan. 因为他们觉得他们拥有了上帝。 Bukankah Tuhan di tengah kita melindungi kita? 他们说，不是耶和华在我们中间吗？他保护我们吗？ Kita berbuat apa yang kita mau karena kita punya Tuhan. 因为我们拥有上帝，所以我们就行我们所要的。 Kalau ada satu orang pria berkata begini, 如果有一个男人他这样说， yang penting saya udah nikah, udah punya istri, udah punya anak. 最重要我结婚了，我有太太，我有孩子， Saya nggak usah mikir ngasih makan istri anak. 我就不用去想怎么样养活他们。 Yang penting saya sudah punya. 最重要我拥有了。 Waduh, saudara sekalian, keluarga itu kacau sekali. 哇，弟兄姊妹，这个是非常糟糕的家庭。 Dalam suasana Pentakosta, kita harus waspada kepada sikap begini, saudara sekalian ya. 在五旬节期间，我们要非常注意这样的态度。 Kita punya Roh Kudus. 我们拥有圣灵， Ya, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. 是的，圣灵是赐给那些信他的人。 Kita punya Roh Kudus. 我们拥有圣灵， Tetapi berhenti sampai di situ. 但是我们就停在那里。 Saudara, itu sangat tidak baik. 弟兄姊妹，这个是非常不好的事情。 Itu sama seperti kita menganggap Roh Kudus itu seperti asuransi. 这个就是像我们看圣灵，就是像我们拥有保险， Saudara tahu asuransi itu apa ya? Jadi kalau saya nyetir mobil ada asuransi begitu ya. 就是我们有了保险，我们驾车我们就有了保险，就这样哦。 Jadi sesekali serempetin boleh kan? 如果有一次两次撞车就没关系吧， Ada asuransi kok. 因为有保险吗？ Ada orang bilang saya udah bayar asuransi 1 tahun nggak pernah pakai loh. 有人说我已经交了保险费1年了都没有用， Diambil martil, ya, dia pecahin lampu mobilnya saudara sekalian. 就拿锤子就把这个灯的车打破， Enak aja kasih orang asuransi uang nggak ada balasan, dipecahin lampu mobilnya. 他就觉得给人保险费就觉得不愿意，就自己砸自己的车， Lalu panggil agen asuransinya. 然后就告诉这个保险公司的人， Ngarang cerita nih, saya ditabrak sama motor. 他就自己 Gimana? 做故事，我被车撞了。 Masuk akal nggak masuk akal, mau bikin cerita pokoknya supaya masuk akal. 啊，合理不合理最重要，我就做了一个故事 Saudara sekalian itu mentalitas asuransi ya. 啊，这个就是拥有保险的态度。 Tapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus bukan asuransi loh. 但是上帝的话语告诉我们，圣灵不是向你拥有保险， Roh Kudus adalah meterai. 圣灵是上帝给我们的印记。 Apa bedanya meterai sama asuransi? 印记和保险有什么区别？ Asuransi itu saya punya suka-suka saya. 保险我拥有了就随我咯。 Tapi kalau meterai, saya punyanya Tuhan, gak boleh macam-macam. 如果印记是我是属于上帝的，我不可以乱来。 Meterai adalah tanda kepemilikan. 印记是拥有的这个记号， Bukan kita punya Tuhan, 不是我们拥有上帝， kita milik Tuhan. 我们是上帝拥有的， Tuhan pemilik kita. 上帝拥有我们， Sehingga kita tidak bisa sesukanya saudara sekalian. 所以我们就行事就不可以按照我们自己的意思， Sehingga kita kembali kepada pertanyaan, untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai? 所以我们就问圣灵给我们成为印记有什么用处？ Bukan supaya sekedar kita punya, tetapi supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 圣灵赐给我们，不是为了我们单单拥有圣灵，但是为了我们被圣灵所充满。 Artinya Roh Kudus itu datang sebagai Tuhan yang memenuhi, mengatur hidup kita. 意思说，圣灵就是上帝来居住在我们的心里，来管我们的生命。 Saudara, kalau orang datang ke rumah kita, sehebat-hebatnya dia tetap statusnya tamu, betul nggak ya? 有一个人，虽然他是非常成功的人，他来到我们的家里，他仍然是一个客人。 Dia tetap tidak berhak ngomong, saya nggak suka lukisan tuh di sana, turunkan ya. Itu dia bukan tuan rumah. 他
到我们的家里做客，他没有权利说我不喜欢这个画画，要把它拿下来 Jadi kalau orang datang ke rumah kita, siapapun dia tetap tamu, kita tuan rumah. 啊。所以如果有人来到我们的家里做客，他是客人，我们是主人。 Tetapi kalau Tuhan masuk, Roh Kudus masuk, itu beda. 但是如果圣灵记住到你的心里，这是不同了。 Roh Kudus jadi Tuhan, kita tamunya. 圣灵就是主人，我们是客人， Saudara, itu namanya dipimpin atau dipenuhi Roh Kudus. 这就是被圣灵充满，被圣灵引导。 Tubuh ini bukan disebut rumah kita loh ya. 我们的身体不是说我们的家， Disebutnya bait atau rumahnya Roh Kudus. 这就是上帝的殿，圣灵的殿。 Kalau Tuhan masuk, dia jadi pemilik, bukan tamu. 如果上帝来到我们的生命当中，上帝是主人，我们是客人， Kita lah yang jadi tamu. 我们就是客人。 Kita masih waspada apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. 所以我们对我们的身体，我们要注意我们做了什么，因为我们是客人，上帝是主人。 Karena tubuh kita disebut bait atau rumah Roh 因 Kudus. 为我们的身体就是上帝的殿，圣灵的殿。 Maka saudara sekalian ada dua macam orang Kristen. 所以弟兄姐妹有两种基督徒， Ada orang Kristen yang cuma punya Roh Kudus. 一种基督徒他们只有拥有圣灵， Nah, ada orang Kristen yang punya Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. 另一种基督徒他们拥有圣灵而被圣灵所充满。 Ya, jadi hidup kita ini, hati kita pasti dipenuhi sesuatu, saudara sekalian. 所以我们这个人，我们的心肯定被某些东西充满。 Kalau orang yang suka mabuk-mabukan, Alkitab bilang tadi dipenuhi alkohol, betul nggak ya? 如果人喜欢醉酒，圣经说他是被酒所充满。 Kalau dia itu serakah orangnya, hatinya dipenuhi keserakahan. 如果他是贪心的，那么他的心就充满贪心哦。 Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, artinya dipenuhi anggur. 所以他这里就是说，不要醉酒，不要被酒所充满， Tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. 但是要被圣灵充满。 Saudara, apa tugas kita kalau begitu? 然后我们的任务是什么呢？ Sebab Roh Kudus memenuhi kita. 因为圣灵充满我们， Artinya kan posisi kita pasif ya, dipenuhi. 那就是我们的情况，我们就是被动的，因为被充满。 Jadi kalau Roh Kudus yang memenuhi kita, peranan kita apa? 所以如果圣灵充满我们的角色是什么呢？ Saudara, peranan kita adalah membuang sampah-sampah rohani. 我们的角色就是堆掉一切属灵的垃圾。 Itu sebab firman Tuhan mengatakan dalam surat Paulus, buanglah segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, buang semua ini. 就是因为为什么圣经这样说，把一切的愤怒、野心，把这一切丢掉。 Karena ketika orang mau dipenuhi Roh Kudus, hal-hal begitu tidak boleh disimpan. 因为如果一个人被圣灵充满，那些愤怒、那些野心，这些东西都不给存起来。 Di mana orang masih dipenuhi kemarahan, dia nggak bisa dipenuhi Roh Kudus. 如果一个人他被愤怒所充满，他肯定不是被圣灵充满。 Di mana orang masih dipenuhi kepahitan masa lalu, dia tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. 如果一个人他被苦毒所充满，他肯定不是被圣灵充满。 Satu gelas hanya bisa diisi satu macam cairan, saudara sekalian. 一个杯子只能用一个液体来充满。 Nah, kalau cairan yang lain mau masuk, cairannya ini mesti dibuang. 如果另外一个液体要倒进去，这种要把它倒出来。 Ketika firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus, artinya tugas kita membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 但圣经说，你们要被圣灵充满，我们的任务就把一切东西不讨上帝喜悦的，把这些要丢掉。 Nah, saudara sekalian kembali ya, bagaimana Roh Kudus memenuhi kita? 那我们要学习怎么样圣灵充满我们呢？ Yang pertama, Roh Kudus memenuhi kita dengan menerangi hidup kita. 第一点，圣灵充满我们就是来光照我们。 Saudara, dalam hidup kita ini banyak ruang rahasia loh. 弟兄姐妹，在我们的生命当中有很多密室， Banyak ruangan gelap. 有很多暗示 Banyak pasangan kita pun nggak tahu semuanya ruangan itu. 啊，甚至我们的配偶也不知道我们心里想的是什么。 Ya, banyak ruang gelap nih di pikiran hati kita. 在我们的心里很多黑暗的暗示， Tapi kalau Roh Kudus memenuhi kita, Bangsa. ruangan gelap itu makin diterangi. 但是如果圣灵充满我们那个黑色就被光照， Kita lebih sadar, oh itu dia hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. 我们就被觉到原来是这些事情上帝不喜悦的。 Saudara, ada orang nggak tahu dia itu berjalannya salah ya. 有的人他不觉到他在行错的方向， Dia nggak sadar itu. 他不觉， Padahal semua orang lihat dia begitu. 但是每个人都这样看他。
Tapi dia nggak sadar. 但是他自己没有觉悟到。 Kalau dia dipenuhi Roh Kudus pasti kasih tahu, kamu begini orangnya. 如果一个人被圣灵充满，圣灵肯定告诉他，你这个人是这样这样的。 Nah, itu menerangi namanya saudara sekalian. 那这就是我们所讲的光照。 Karena orang terdekat dari kita pun belum tentu berani kasih tahu kita. 因为离我们最近的人，他们可能也不敢和我们说， Tetapi semua itu kelihatan. 但是这些都看见。 Tapi ketika Roh Kudus memenuhi, menerangi kita, kita bisa lihat sisi gelap kita itu. 但是当圣灵充满我们，我们可以看到我们自己生活黑暗的部分。 Wah, saya selama ini mengatakan hal-hal yang menyakitkan pada anak saya. 哦，圣灵充满我了。哦，原来我常常用我的话语来伤我孩子的心。 Nah, itu pekerjaan Roh Kudus menerangi. 啊，这是圣灵的工作，他在光照你， Kalau enggak dia nggak tahu. 不然自己都不知道， Dia kira dia berbuat baik. 还在以为行善， Dia nggak tahu dia melukai orang. 他还不知道他却伤了别人的心， Dia kira dia normal-normal aja kok. 他觉得什么都可以，没什么事情哦。 Nah, orang dipenuhi Roh Kudus disadarkan ya, diterangi, itu bagian yang gelap mesti disingkirkan loh. 所以一个人被圣灵充满，圣灵可以帮他觉悟到这些事情不对，那些事情不对。 Nah, apa yang kita bisa lakukan bagian kita, saudara sekalian? 那我们的部分，我们的角色，我们该做什么呢？ Saudara, Roh Kudus menerangi kita itu dengan firman Tuhan ya. 所以圣灵光照我们是通过上帝的话语。 Di sini saudara bisa lihat dua ayat yang mirip ya, Efesus 5 dan Kolose 3. 在这里，在以弗所书和国罗斯西书，我们可以看到相似的经文。 Saudara, banyak persamaan ya ayat ini. 这些经文很多相同， Tapi kalau saudara perhatikan ada yang bedanya. 但是我们如果仔细的看，这些有所不同。 Yaitu di Efesus yang di garis tebal itu tulisannya disebut kamu penuh dengan roh. 在以弗所书第18节，在那边说被圣灵充满； Nah, kalau di Kolose disebutnya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. 在国罗西书在那边说，基督的道理丰丰富富的存在你的心里。 Jadi dipenuhi Roh Kudus itu artinya penuh dengan kekayaan firman, saudara sekalian. 所以被圣灵充满的意思，就是上帝的话语丰丰富富的充满我们的心思意念。 Jadi alat yang Roh Kudus pakai untuk menerangi kita itu firman Tuhan. 所以圣灵用上帝的话语来充满我们的心，来光照我们。 Ada satu orang yang tergoda, saudara sekalian, untuk berbohong demi keuntungan. 有一个人他被引诱，为了生意的利益，他就说谎， Dan teman-teman dia juga berbuat seperti itu kok. 然后他的朋友也是同样行， Dan tidak ada yang membicarakan itu lagi. 那都没有人说他这个是不对的， Tahu sama tahu. 就大家知道都行了。 Saudara ngerti, dosa itu tahu sama tahu, nggak dibicarakan lagi. 弟兄姐妹，你知道吗？罪就是大家知道就不用去说了， Tidak ada satu orang pun yang ngomongin. 所以没有一个人在说。 Sampai dia membaca firman Tuhan. 啊，等到有一天他读上帝的话语， Amsal 12 ayat 22. Tuhan membenci segala bibir dusta, tetapi dia berkenan kepada orang-orang yang berlaku jujur. 箴言书12章22节，说谎言的嘴为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。 Orang tidak ada yang ngomong. 没有一个人说他， Karena saya katakan tadi, komunitas itu tahu sama tahu prakteknya memang begitu. 就是刚才我说的，这个群体当中，大家都知道是罪，但是没有人提出来。 Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, itu kan dia teringat firman Tuhan yang dibaca ya. 但是如果一个人被圣灵充满，他就会想起他所读的上帝的话语。 Nah, Tuhan yang ngomong itu salah. 啊，这是上帝说的，你做的事情是错的。 Saudara, kadang-kadang dosa itu dinikmati oleh semua loh. 弟兄姐妹，这个罪呢，就是很多人都在一起在享受， Nggak ada yang protes. 没有人在说这个是不对的。 Saya katakan tadi, tahu sama tahu. 就是刚才我说的，大家都知道， Kecuali firman Tuhan menerangi, Roh Kudus menerangi melalui firman Tuhan, kasih tahu itu salah. 除非圣灵通过上帝的话语来光照你，说你做的事情是错的。 Di situ Tuhan, Roh Kudus mengarahkan kita kembali berjalan sesuai dengan firman Tuhan, menyucikan kita. 那在这里，圣灵再次指导我们，可以行在上帝的真理上。 Itu yang disebut kita hidup dalam terang. 这就是我们所讲的，我们活在光里面， Kita diterangi oleh Roh Kudus. 我们被圣灵所光照， Diterangi oleh firman Tuhan. 被上帝的话语所光照。 Maka Yesus mengatakan kalau penghibur itu datang, dia akan menyatakan kamu akan tentang dosa. 所以耶稣基督说，等圣灵来了，他要告诉你，你行在罪当中。
Saudara, kita jangan harap orang tegur kita tentang dosa. 弟兄姐妹，我们不要盼望别人来责备我们的罪恶， Satu, orang juga berdosa. Orang lain juga berdosa. 因为其他人他们也是同样犯罪， Mungkin dia nggak berani tegur. 可能他们不敢责备我们。 Yang kedua, kita punya jawaban. 第二个，我们也有答案。 Seapapun dituduh, kita pasti punya ngelesnya. Maksudnya bisa defense. 如果他们在控告我们有1000个办法，我们可以维护自己。 Hanya Roh Kudus yang betul-betul dengan firman Tuhan bisa menegur, menerangi kita. 只有圣灵通过上帝的话语可以光照我们，可以责备我们。 Dan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diperlihatkan sisi mana yang harus disucikan. 如果我们被圣灵充满，上帝的话语充满我们，我们可以看见在我们的生命当中哪一个部分需要上帝来帮助我们可以成圣。 Inilah bagaimana Roh Kudus menyucikan kita, ya. 这是怎么样圣灵把我们成圣？ Dan tentunya saudara sekalian, Roh Kudus juga memenuhi kita dengan penguasaan diri, ya, menguasai diri kita. 圣灵充满我们，也是帮助我们，我们可以控制自己。 Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur atau dipenuhi alkohol. 上帝的话语说：“不要追酒。” Saudara, apa bedanya dipenuhi Roh Kudus dengan dipenuhi anggur? 弟兄姐妹，不要醉酒和被圣灵充满有什么不同？ Orang yang dipenuhi anggur atau mabuk itu nggak bisa menguasai diri. 一个人在醉酒当中，他是不能控制自己的。 Saya pernah menghadiri sebuah pesta pernikahan. 我来到一个结婚的宴席， Setelah semua makanan selesai disuguhkan, 当我们吃完了所有的东西， saya dengar 5 orang laki-laki nyanyinya keras sekali. 我看5个人他在那边唱歌很大声， Nyanyinya false. 然后也是走音。 Saya bilang sama teman sebelah saya, 我就告诉我旁边的朋友， kok nggak malu ya? 为什么他们没有觉得害羞哦？ Teman saya bilang, 我的朋友说 lagi mabuk, 他们在醉酒， makanya berani nyanyi. 所以他们就敢这样的唱歌。 Biasa nggak berani nyanyi. 平时他们是不敢唱歌的， Nggak sadar saudara sekalian. 因为他们没有觉悟到。 Nah, orang yang dipenuhi oleh anggur mabuk. Mabuk itu berarti tidak bisa menguasai diri. 他们醉酒，所以他们就不能控制自己， Jadi sangat-sangat tidak terkontrol ya. 所以他们的生活就根本无法控制。 Nah, kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu terbalik. 但是如果一个人被圣灵充满，这是相反的， Dia bisa punya kekuatan menguasai diri, saudara sekalian. 他有能力来控制他自己， Dia bisa ngontrol kata-katanya. 他可以控制他的言语。 Ini kalau saya ngomong ngelukain orang nih. 如果我这样说话，这个会伤别人的心， Nggak boleh ngomong kalimat ini. 我不可以这样说， Nah, mesti diganti. 我该换其他句子。 Itu orang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menguasai lidahnya. 那这是一个被圣灵充满的人，他可以管他的舌头。 Ketika dia panik begitu ya, kalau dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menguasai emosinya. 如果他突然间他吓了一跳，或者他要发脾气，因为有圣灵充满他，他可以控制他的情绪。 Dan orang yang mabuk itu kan tidak sadar, saudara sekalian. 那个醉酒的人，他们是没有觉到的， Tidak bisa membedakan benar salah. 他们不能分别是非。 Saya dengar katanya di negara tertentu, 我听说在某某国家， kalau mau bekerja sama secara bisnis ya, 如果在生意上要合作伙伴， disuruh mabuk dulu, saudara sekalian. 就必须灌醉他， Supaya rahasianya keluar semua. 好让他的秘密全部可以暴露出来， Besok pagi baru tanda tangan. 然后明天才签合同。 Saya bayangkan kalau orang Kristen bekerja dalam lingkungan itu sangat susah sekali loh. 我就想象，如果基督徒在这样的情况之下去工作，这个是非常难的。 Mabuk itu mengeluarkan semua yang jelek. 在醉酒的时候，把一切恶的东西把它流露出来。 Padahal Roh Kudus bekerja untuk justru mengubah yang buruk itu jadi serupa Kristus. 但是圣灵却帮助我们改我们不好的一面，好让我们可以改善，越来越像基督。 Saudara, perhatikan Yusuf yang di Mesir digoda oleh istri tuannya, Potifar. 我们追约瑟，他在埃及被他的老板娘所引诱。 Saudara, Yusuf sadar. 约瑟知道， Dia sadar siapa dirinya. 他知道他自己是谁。 Memang waktu itu perempuan adalah properti laki-laki. 是的，当时女人是男人的财产， Tapi Yusuf sadar. 但是约瑟确实知道， Semua barang di rumah ini, properti di rumah ini dipercayakan ke tanganku, kecuali kamu. 在这个家里所有的物品都
让我来管，除非你自己。 Kamu istri perkecualian, bukan properti yang kategorinya sama dengan barang-barang di rumah ini. 你是我老板的妻子，你不是这些的物品。 Luar biasa kesadaran diri Yusuf. 那我们看见在这里，约瑟被圣灵充满，他非常的不同。 Saudara sekalian, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. 那这是一个例子，被圣灵充满的人。 Saudara, di Jakarta Utara pernah ada satu kejadian. 在雅加达北部有一次发现一件事情， Seorang bapak mengajak anaknya main di mall. 一个爸爸带他的孩子去商场玩， Anaknya itu anak perempuan yang masih kecil. 他这个孩子是一个女的，还小。 Lalu anak kecil itu main dengan anak lain, 然后这个孩子呢，就和其他孩子一起玩， anak laki. 是男的， Seumur, 就是同岁。 anak laki itu mendorong anak perempuan itu jatuh. 这个男的就推这个女的，他就跌倒。 Saudara, papanya marah sekali. 所以这个当父亲的都非常生气， Dia refleks, dia tendang itu anak laki sampai mental loh. 他就直接把这个男孩子踢他一脚，他就跌倒了。 Kalau tidak salah mental 3-4 meter, saudara sekalian. 啊，一贴就3-4米。 Wah, dia tiba-tiba sadar, kenapa saya berbuat begitu ya? 然后这个爸爸突然间他就醒悟到，为什么我这样行呢？ Ya refleks sayang anak katanya. 因为我是爱我的孩子嘛，我就自动的这样踢他一脚， Wah, itu bukan refleks sayang anak, saudara sekalian. 这就不是寻常的这个行动。 Setelah dia sadar, dia baru sadar, itu bukan refleks sayang anak. 然后他就明白，其实我的行动呢，不表示我爱我的孩子。 Ada sesuatu yang gelap yang menguasai saya, sampai saya nggak bisa bedakan orang. Anak kecil saya tendang 5 meter. 因为有一个黑暗的一面，他遮住了我的眼睛，所以我就分不清楚哪个是爱孩子，哪个是不是爱孩子。 Saudara, peristiwa itu berakhir tanpa jalur hukum. 所以这个事情呢，也就进入在法律的领域。 Saudara, mengerikan sekali ya kalau kita dikuasai oleh sesuatu yang bukan Roh Kudus. 所以弟兄姐妹，如果我们被其他东西不是圣灵来控制我们，这个是非常危险的。 Bahkan kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan begitu ya. 甚至我们也不知道我们该怎么样。 Tapi kita bersyukur ketika Roh Kudus memenuhi kita, ada penguasaan diri. 但是我们感谢主，当圣灵充满我们可以控制自己。 Dan tentunya yang ketiga, ketika Roh Kudus memenuhi kita, dia membawa kasih Allah ke dalam hati kita. 第三个，当圣灵充满我们，他就把上帝的爱浇灌在我们的心里。 Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. 罗马书第5章第5节这样说：盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。 Jadi betul-betul Roh Kudus memenuhi kita, kita punya kasih. 所以圣灵充满我们，在我们的心里有上帝的爱。 Saudara, kalau ada orang ditanya sekarang ya, 弟兄姐妹，如果我们问一个人， motivasi kamu menikahi dia apa? 你和他结婚，你的动机是什么呢？ Jawabannya begini, 他的答案就这样： saya mengasihi dia tanpa syarat. 我是无条件的爱他。 Saudara, kira-kira orang dengar jawaban gitu ketawa nggak? 然后弟兄姐妹，如果人听他这样回答，会笑起来吗？ Wah, ini orang lagi hidup di zaman Cinderella. Betul saudara sekalian? 他说这个人是活在以前的时代， Mana ada cinta kasih zaman sekarang? 在现代哪里有这样的爱？ Masa menikah karena cinta kasih? 你结婚是为了爱吗？ Orang sinis toh tentang kasih ya. Love itu apa? Orang tuh sinis saudara sekalian 所 zaman 以人 sekarang. 家就觉得这个不正常， Nggak mungkin lah kamu menikah karena cinta kasih. 不可能把你们这结婚是为了爱， Pasti ada keuntungan. 在里面肯定有利益的。 Dunia itu nggak percaya kasih loh saudara sekalian. 我告诉你，世界根本都不信任这世上有爱。 Kasih itu omong kosong buat dunia. 对世界来说，这个爱是废话。 Ya mungkin yang disebut dengan kasih ya sesuatu yang melanggar firman Tuhan tuh kasih ya. Hawa nafsu gitu. Sorry Pak， Yang disebut dengan kasih di mata dunia itu adalah hawa nafsu. 哦，在世人所明白的爱就是情欲， Kasih sejati itu di mana ketemunya? 真正的爱去哪里可以寻找？ Di hati kita. 就是在我们的心里， Karena di situ ada Roh Kudus. 因为在我们的心里有圣灵的同在。 Kalau kita sungguh dipenuhi Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, kita punya cinta kasih Tuhan. 如果我们真正被圣灵充满，那么在我们的心肯定有上帝的爱。 Saya bisa melayani Tuhan betul-betul dari kasih. 我可以侍奉上帝，因为真的上帝爱我，我爱上帝。 Bukan naif ya, betul-betul dari kasih saya melayani Tuhan.
我爱上帝是真的，上帝爱我，我也爱上帝。 Saya setia kepada pasangan saya karena mengasihi dia. Itu bisa terjadi. 我对我的配偶忠心，因为我爱他，这个是会发生的。 Saudara, tanpa Roh Kudus di hati kita, kasih itu klise. 我告诉你，如果在我们的心里没有圣灵，你说的爱那就是废话， Itu hanya slogan kosong. 这只不过是一个口号。 Ya, itu hanya diucapkan ya. Kalau orang mau menikah di depan pendeta, ya ucapkan begitu, saudara sekalian. 这只不过在牧师的面前，人家要结婚，把它说出来而已。 Tetapi karena kita punya Roh Kudus, kasih itu real. 但是如果在我们的心里有圣灵充满，我们的爱是实际的，是具体的。 Kita tahu kasih Allah dicurahkan melalui salib Kristus, sangat konkret. Anak Allah mati di salib, menderita bagi kita. 我们知道上帝爱我们，通过主耶稣基督在十字架被我们钉死，上帝的爱就流入到我们的心里。 Dan kasihnya itu begitu konkret, begitu luas, begitu besar sehingga overflow, mengalir, dicurahkan dalam hati kita. 上帝的爱是非常伟大的、非常真实的、非常具体的，充满我们的心，也同时流露出来。 Sehingga saudara sekalian, karena dari hati kita ada cinta kasih, maka keluar pujian. 所以弟兄姐妹，因为我们的心有上帝的慈爱，所以我们就可以流露赞美神的话。 Kita memuji Tuhan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Dia. 所以我们真的敬拜上帝、赞美上帝，因为我们真的爱上帝。 Saudara, orang Farisi nggak even bisa menyebutkan kasih perintah terbesar apa. 甚至法利赛人他们也无法讲最大的命令。 Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan jiwamu. 耶稣说：“你要尽性、尽心、尽力爱你的上帝。” Orang Farisi belajar Taurat nggak kepikir jawaban itu. 法利赛人他们学习律法，但是他们都不知道这个答案， Karena mereka nggak punya Roh Kudus. 因为在他们的心里，他们没有圣灵。 Kalau orang punya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hatinya ada cinta kasih Tuhan. 如果一个人他拥有圣灵，圣灵充满他的心，在他的心里有上帝的爱， Panggilan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu jelas. 上帝的呼召，你要尽心、尽性、尽力爱你的上帝，这是很清楚的。 Kasih sesama manusia, itu juga jelas. 然后你要爱其他人，这个也是很具体的。 Maka dikatakan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mulut kita tuh melimpah dengan mazmur, puji-pujian, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. 所以，如果我们被圣灵充满，所以我们的口就充满着诗章、颂词、灵歌。 Saudara, kita bersyukur setiap kita anak Tuhan punya Roh Kudus. 我们感谢主，我们每一个上帝的儿女，我们有圣灵， Dan Roh Kudus bekerja sama dalam hati kita semua untuk memenuhi kita. 所以圣灵在我们每个人的心里动工，圣灵来充满我们。 Bukan hanya kita dipenuhi, kita bisa berbuah. Ya. 不单圣灵来充满我们，我们的生命同时也可以多结果子。 Dan sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita mengerti bagaimana Roh Kudus cara dia bekerja. 身为一个被圣灵充满的人，我们知道圣灵是怎么样动工的。 Roh Kudus menerangi kita dengan firman Tuhan. 圣灵通过上帝的话语来光照我们， Roh Kudus memampukan kita menguasai diri. 圣灵帮助我们，使我们能够控制自己。 Dan Roh Kudus memberikan kasih sejati, kasih konkret, kasih Allah dalam hati kita. 圣灵就把上帝的爱、具体的爱、实际的爱浇灌在我们的心里， Sehingga saudara dan saya betul-betul bisa otentik melakukan sesuatu dari cinta kasih. 使你和我可以在上帝的爱的基础，我们可以行具体的爱去爱别人。 Sehingga ketika orang tanya, kenapa kamu bantu saya? 所以当别人问你为什么你帮我呢， Saudara, kita boleh berkata dengan sungguh-sungguh, because I love you. 我 Karena 们 saya 可以真 mengasihi 切的 kamu. 说，因为我爱你，所以我就帮你。 Dan itu bukan slogan, itu sungguh-sungguh karena kita punya Roh Kudus. 这不单是一个口号，这个是真实的，因为我们拥有圣灵。 Biarlah setiap kita boleh sungguh dipenuhi Roh Kudus dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. 但愿我们每个人被圣灵所充满，然后我们可以为上帝的荣耀多结果子。 Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur akan kasih-Mu. 亲爱的主啊，我们为你赐给我们的爱，我们感谢你。 Tuhan, tanpa Engkau hidup kami sungguh kosong dan hampa. 主啊，如果没有你，我们的生命非常的空虚。 Yang kami kejar dalam dunia ini tidak mungkin memberikan arti dan kepuasan hidup. 我们在世上我们所追求的，我们知道这不能满足我们。 Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kami. 主啊，只有你自己可以满足我们的心灵。 Tuhan, terima kasih Roh-Mu yang kudus mau tinggal dalam hati kami. 主啊，感谢你，圣灵要居住在我们的心里， Menjadi meterai menandakan kami milik Tuhan. 成为印记，我们就是属于上帝的。 Memenuhi kami dengan kehadiran-Mu.
充满我们，用你的存在充满我们， Sehingga seluruh hidup kami, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. 好让我们的整个身体就是圣灵的殿。 Tuhan bekerjalah dengan leluasa di dalam hidup kami. 主啊，求你在我们的心里自由的工作， Terangi kami dengan firman-Mu. 用你的话语光照我们， Mampukan kami menguasai diri. 帮助我们可以节制自己。 Dan biarlah ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dari kasih. 帮助我们可以在爱的基础上把 Kami 一切 rindu- 事情行出来。 Kami rindu Roh-Mu yang kudus memenuhi kami dan kami boleh sungguh berbuah bagi kemuliaan nama 我 Tuhan. 们渴慕你的灵充满我们，我们为你的荣耀可以多结果子。 Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKY Pluit ini. 我们为你的教会三湖新村国语堂祷告， Tuhan memberkati sehingga setiap jemaat boleh sungguh dipenuhi Roh Kudus. 你祝福我们每个会友，好让每个会友都是被圣灵充满， Dipenuhi oleh firman dan kasih Tuhan. 上帝的爱、上帝的话语充满我们每个人， Sehingga nama Tuhan boleh sungguh dimuliakan. 好让上帝的名得到荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。